Ini bab doa. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir daripada Nabi SAW, baginda bersabda, doa itulah ibadat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, kamu berdoalah denganku, niscaya aku akan menerima doa kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Na'amah, daripada seorang anak lelaki Sa'ad, katanya, ayah saya pernah mendengar saya berdoa begini bunyinya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa bahjataha wa kadha wa kadha. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dengan nikmat dan keindahannya dan sekian-sekian lagi, dan aku berlindung denganmu daripada neraka, rantai-rantai dan belenggu-belenggunya, dan sekian-sekian lagi. Faqala, maka Sa'ad berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada segolongan orang yang melampau dalam berdoa. Janganlah engkau termasuk di antara mereka. Sesungguhnya kalau engkau diberikan surga, berarti engkau diberikan apa yang ada di dalamnya. Engkau diberikan bersama-sama dengan apa yang ada di dalamnya berupa kebaikan. Dan kalau engkau dilindungi daripada neraka, berarti engkau dilindungi daripada neraka dan keburukan yang ada di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Fadalah bin Ubaid, beliau berkata, beliau berkata Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam sembahyangnya tetapi tidak dipujinya Allah, dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW, yakni terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini mahu cepat. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, lalu berkata kepadanya, atau Syak Perawi berkata kepada orang lain, apabila seseorang daripada kamu bersembahyang, maka hendaklah dia memulakan dengan puji-pujian kepada Tuhannya, kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Selepas itu bolehlah dia berdoa, meminta apa yang dikehendakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW suka berdoa dengan menggunakan ungkapan ataupun ucapan yang lengkap, dan beliau meninggalkan yang bukan begitu sifatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu berdoa dengan berkata begini, Allahumma ghafirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah daku jika engkau mahu. Ya Allah, kasihanilah daku jika engkau mahu. Bahkan sebaliknya, hendaklah dia berdoa meminta dengan sungguh-sungguh hati, dengan pasti, dengan putus. Kerana tidak ada sesiapa pun yang dapat memaksanya, yakni memaksa Allah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, dimakbulkan doa seseorang kamu selagi dia tidak mahu cepat, selagi dia tidak mahu cepat ataupun bertindak cepat. Fayaqul, dengan berkata, aku sudah berdoa, tidak diterima pun doaku. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu pasang tirai pada dinding-dinding. Sesiapa yang melihat surat
ataupun buku saudaranya tanpa izinnya, berarti dia melihat api. Dan mintalah dengan Allah dengan menghamparkan akuf, dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Janganlah kamu meminta dengan Allah dengan belakang tangan kamu tu begini, tapi begini, Bila kamu selesai, maka sapulah dengan tangan kamu itu muka-muka kamu. Abu Daud berkata, hadis ini telah diriwayatkan bukan hanya melalui satu tariq daripada Muhammad bin Ka'ab, semuanya dhaif. Tariq ini adalah yang terbaik di antaranya, tetapi ia juga dhaif. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Malik bin Yasar As-Sakuni bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu meminta dengan Allah, maka kamu mintalah dengan menghamparkan tapak tangan kamu. Janganlah kamu meminta dengan Allah dengan belakang tangan kamu, dengan menghamparkan belakang tapak tangan kamu. Abu Daud berkata, Sulaiman bin Abdul Hamid berkata, lahu indana suhbah, dia di sisi kami adalah sahabat. Maksud beliau ialah Malik bin Yasar tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa begini, yakni dengan menghamparkan tapak tangannya dan dengan menghamparkan belakang tapak tangan. Begini. Begini pun ada, maknanya begini pun ada. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Salman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu pemalu lagi pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua belah tangan memohon kepadanya untuk mengembalikan hambanya itu dengan tangan kosong. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, meminta kepada Allah ialah dengan cara engkau mengangkat kedua tanganmu membetuli dua bahu, atau seumpamanya. Istighfar ialah dengan engkau mengisyaratkan dengan satu jari kamu, satu jari. Dan ibtihal makna memohon dengan bersungguh-sungguh, ialah dengan engkau mengangkatkan, menghamparkan kedua-dua tanganmu sekali, ataupun begitu, sehingga nampak ketiak. Riwayat satu lagi daripada Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas. Hadis ini juga, di dalam riwayat ini dia ada menyebutkan ibtihal begini, yaitu dengan seseorang itu mengangkat kedua-dua tangannya dan dijadikan bahagian belakang tapak tangan dia ni menghadapi mukanya. Begitu kah? Maknanya ginilah. Hak ni muka, bukan tapak tangan ke muka begini, tetapi hak ni belakang. Begitu. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzakara nahwahu, lalu perawi menyebutkan sama seperti riwayat yang tersebut sebelum ini dari segi maknanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid daripada ayahnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, dia akan mengangkat kedua tangannya lalu disapu dengan kedua tangannya itu mukanya, yakni selepas selesai. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa begini, ya Allah, aku memohon kepadamu bahawa sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya engkaulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan engkau yang esa